Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan maju minda. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 231. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 4. Soalan 1. Peta pada satah catis menunjukkan beberapa tempat tumpuan. Baiklah, inilah petanya pada satah catis. Jadi kita akan jawab soalan A, iaitu koordinat sifar-sifar berada di persilangan. Okey, kita akan isikan tempat kosong sini. Okey, sifar-sifar maksudnya dekat sini. Jadi dia berada persilangan di antara dua paksi, iaitu melintang dan menegak ataupun mengufuk dan juga mencancang. Jadi persilangan itu, paksi itu kita namakan sebagai paksi X. Okey, yang di bawah itu ialah kita tulis ni paksi X. So, paksi X. Okey, manakala satu lagi paksi Y. Jadi kita tulis paksi Y. Dan persilangan ini dinamakan sebagai titik asalan. Okey, titik asalan. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan ini, iaitu koordinat sifar-sifar ni persilangan dia. Okey, ini cikgu cakap ini sebagai X dan itu sebagai Y, dan persilangan ini sebagai koordinat dia sifar-sifar. Kita teruskan soalan B. Berdasarkan satah catis, lengkapkan jadual di ke atas. Okey, ini dia jadualnya. Kita akan letak koordinatnya untuk soalan 1, 2, 3 ni. Kita lihat kepada koordinat pantai. Okey, persilangan dia ialah 1 untuk X dan juga paksi Y-nya 4. Jadi, kita namakan koordinatnya sebagai 1, 4. Jadi, untuk menulis koordinat, kita buat kurungan. Kita buat paksi X dan paksi Y itu 4. Okey, jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan yang pertama, iaitu pantai. Okay, cikgu kecilkan sikit 16. Okey. Seterusnya taman burung. Kita lihat taman burung dekat mana. Taman burung, okey, ni dia. Kita lihat paksinya ialah 4 untuk X dan 3 untuk Y. Jadi kita boleh namakan koordinatnya iaitu 4, 3. Okay, jadi kita buat macam soalan tadi, buat kurungan, kita tulis itu 4, 3, kemudian kita tutup kurungan. Okey, itu dah dia cara-cara menulis koordinat. Dan seterusnya muzium. Muzium kita baca dahulu yang melintang ataupun paksi X. Muzium kat sini. Okey, paksi X-nya ialah 2. Manakala Y ni dia ialah di sifar. Jadi koordinatnya ialah 2 sifar. Jadi tulis kurungan 2 sifar tutup kurungan. On lah. Okey, tutup kurungan. Okey, itulah dia koordinat untuk muzium. Okey, seterusnya untuk soalan yang 4, 5, 6 ni, kita kena letak tempatnya apa dia. Jadi koordinat ni ialah 1, 2. Maksud 1 itu ialah paksi X itu 1 dan 2 itu paksi Y. Okey, ini 1, ini 2. Jadi bersilangnya dekat bukit, nama tempatnya bukit. Jadi kita tulis dekat tempat yang ketiga ini sebagai nama tempatnya bukit. Okay, seterusnya koordinat 2, 1. 2 untuk X dan 1 untuk Y. Jadi 2 dekat bawah ni dan 1 dekat sini. Jadi bersilangnya dekat ini. Jadi tempatnya ialah lapangan terbang. Tulis lapangan terbang.
Okey, itu dia koordinat tempat untuk koordinat 21, dan yang terakhir koordinatnya ialah 42. Jadi ni 4, kemudian 2 kat sini. 2, ni 2. Jadi bersilangnya mereka itu dinamakan sebagai tempatnya hutan rekreasi. Jadi kita tulis hutan rekreasi. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan nombor 1 yang mana kita nak kena letak nama tempat dan juga koordinat. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2, tandakan koordinat. Okey, kat sini 115136 pada sarta chartis. Kemudian dia suruh sambungkan semua titik itu. Kemudian namakan bentuk yang terhasil. Okey, ada 3 kehendak soalan kat sini. Yang pertama, kita perlu tandakan koordinat 115136. Kemudian kita perlu sambungkan titik itu. Kemudian akhir sekali dia perlu kita namakan. Okey, ada 3 kehendak soalan. Okey, cikgu dah tulis dah sarta chartis ni siap-siap. Kita plotkan guna dalam buku latihan kita. Macam ni cikgu jarakkan. Yang penting jaraknya sama. Okey. Okey, kemudian kita kena letak juga titik asalan kat sini, iaitu kita tandakan sebagai sifar. Okey, yang pertama itu ialah X, yang kedua itu ialah Y. Jadi kita boleh plotkan satu-satu. Jadi kat sini 1, sini 1. Jadi persilangan ini sebagai kita namakan sebagai sekejap. Okey, ini ialah 1, 1. Okey, kemudian 5, 1. 5 itu ialah X, Y itu ialah 1. Jadi 5, 1. Okey, kat sini. Okey, ni dia 5, 1. Okey, kita boleh tulis sini 5, 1. Okey, di koma. Okey, yang ini pula ialah 1, 1. Dan yang terakhir 3, 6. 3, 6. Okey, berjumpa kat sini. Okey, ni 3, 6. Okey, jadi kita tulis ni 3, 6. Okey, kita dah selesai dah kehendak pertama. Kemudian dikehendaki kita sambungkan. Okey, so kita sambungkan titik ni. Okey, titik ni kita sambung. Okey, ni yang pertama. Kemudian kedua. Dan yang ketiga. Jadi kita dapatlah segitiga. Nama bentuk ini kita nulis sebagai segitiga. Cuma kita lihat, kita kena pasti ini kita namakan sebagai, okay, so kita letak 2 tanda ni. Okey, maksudnya nama bentuk ini kita letak sebagai segitiga sama kaki. Okey, kenapa sama kaki? Sebab ada 2 sisi yang sama panjang. Jadi kita tulis sini nama bentuk ialah segitiga sama kaki. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 2. Kita plotkan, kemudian kita sambungkan titik dan akhir sekali kita namakan segi ini. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Berpandukan jadual di atas, nyatakan nisbah. Okey, kat sini kita tengok kotak P, Q, R dan S dinyatakan bilangan guli. P 1, Q ialah 2, R 3 kali Q. Maksud 3 kali Q maksudnya 3 kita akan kalikan dengan Q. Cuma Q itu berapa bilangan dia? 2. Jadi kita boleh tulis sekali lagi. Kita tulis ni 3. Kita tulis kali 2. Maka kita dapat nilai dia 3 kali 2 ialah 6. Ini bermakna nilai untuk R ini ialah 6. Jadi kita boleh lekat situ. Okey, manakala S ialah 7 biji lebih dari P. Maksudnya P itu 1. Jadi maksudnya P tambah 7. Itu kita dapat bilangan S. P itu ialah 1. Jadi 1 tambah 7. Kita dapat nilainya ialah 8. Ini bermakna S itu ialah 8. Jadi kita boleh lengkapkan jadual ni. Okey, jadi daripada maklumat ini kita boleh menjawab soalan A dan B.
Apa kehendak soalan dia? Dia suruh kita nyatakan nisbah. Nisbah apa dia? Bilangan guli dalam kotak P kepada bilangan guli dalam bintak R. Okey, jadi kita cuma masukkan saja nisbahnya. Okey, kepada itu penting untuk kita tak double ni. Jadi kita jawab soalan A. Kita tulis dulu nisbah hurufnya. P kepada R. Kemudian kita gantikan huruf ini kepada bilangannya. P kita tahu 1, maka kita tulis 1. Jadi nisbah 1 kepada R itu tadi kita dah kira 6. Jadi kita tulis 1, 6. Maka inilah dia cara-cara menjawab soalan A. Nisbah P kepada R iaitu nisbah 1 kepada 6. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Nyatakan nisbah bilangan kotak P kepada bilangan guli dalam kotak S. Okey. Jadi macam soalan A tadi, kita tulis dulu dia punya nisbah hurufnya iaitu soalan B, P kepada S. Jadi kita tulis ni P kepada S. Okey, kemudian kita masukkan huruf bilangannya. P itu ialah 1, manakala S itu ialah 8. Ni cikgu dah kira. Okey, so kepada 8. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan B iaitu nisbah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Jisim 4 bar coklat ialah 0.656 kg. Jadi soalannya, hitung jisim 15 bar coklat yang sama. Jadi soalan ini ialah soalan perkadaran yang mana diberi kadar yang pertama 4 bar. Okay? Jadi kita boleh keluarkan maklumat 4 bar, maksudnya bar coklat, dia punya kadarannya ialah 0.656 kg. Okay, itu dia. Tengok gambar ni ada 4, beratnya atau jisimnya 0.656 kg. Okay, jadi soalan nak 15 bar, yang diberi ialah 4 bar. Jadi cikgu cadangkan kita kira dahulu 1 bar berapa. Okey. Jadi untuk mengira 1 bar ni, apakah langkahnya? Kita bahagikan. Okey. Jadi kita akan bahagikan 0.656 kita akan bahagi dengan 4 sebab dinyatakan 4 bar tu. Jadi kita kira satu berapa, kita bahagi cara dia. Okay, jadi sifar yang kita perlukan sifar 4. Kita lihat sini sifar kali 4 tak ada. Jadi kita buat sifar tolak sifar, kemudian perpuluhan 6. Berapa kali 4 dapat 6? Kita tulis 1, kita tulis 4, tolak dapat 2. Okay, ni sifar 4, 8 nombor 6 ni 1 lah. Kemudian kita turunkan 5. Nombor sekarang ialah 25. Kita tanya berapa kali 4, 25. So sifar 4, 8, 12, 16, 20, kemudian 24, hampir dengan 25. Kalau kita ambil seterusnya 28, so kita akan ambil 24 iaitu 6. Jadi kita tulis 6, tulis 24, kemudian kita tolakkan 5 tolak 4, 1. Dan akhir sekali kita turunkan 6. Nombor sekarang ialah 16. Berapa kali 4, 16. Okey, ada kat sini iaitu 4. Jadi kita dapatlah jisim untuk 1 bar coklat iaitu sifar, iaitu 0.164 kg. Okay, itu untuk 1. Jadi soalan nak 15, maka kita tulis 15 bersamaan. Kita tulis 15 bar ialah kita akan ambil berat ni. Okay, sebelum tu cikgu tulis dulu kat sini jawapan ni, iaitu 0.164 kg. Okay.
Okey, jadi cara dia, oleh kerana nak 15 kali ganda, jadi kita akan tulis ayatnya sifar perpuluhan 164 kg kita akan kalikan dengan 15. Okey, so kita kali 15. Okey, jadi kita boleh buat bentuk lazim lah. Tapi cikgu cadangkan kita jadikan nombor ini nombor bulat dahulu. Okey. Jadi maksudnya nombor ni kita gerakkan ke hujung titik perpuluhan ni. 1, 2, 3. Okey. Jadi maksud cikgu kita akan buat 164. Kita akan kalikan dengan 15 dahulu. Okey. So cikgu tulis kat sini ya, tak ada ruang Tulis 164. Okey, tak apa kat sini. 164 kali 15. Okey, so sifar 4, sifar 5, 4 kali 5, 20. 6 kali 5, 30. Tambah 2, 32. 1 kali 5, 5. Tambah 3, 8. Okey. 4 kali 5, 20. 6 kali 5, 30, 32. Okey, betul. Okey, seterusnya sifar 1. 4 kali 1, 4. 6 kali 1, 6. 1 kali 1, 1. Dan kita tambahkan. Jadi kita dapat hasilnya iaitu sifar 2 tambah 4, 6. 8 tambah 4, 8 tambah 6, 14. Kemudian 2. Okey, ini jawapan dia. Kalau kita darab nombor bulat. Tadi kita dah gerak 1, 2, 3 tempat perpuluhan. Jadi kita kena pulangkan titiknya 3 kali. 1, 2, 3. Okey, maka kita dapat jawapan yang terakhir. Jisim untuk 15 bar iaitu 2.46 kg. Kesifar ni tak ada nilai, terus jawab kg. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 4 iaitu jisim untuk 15 bar. Okey, soalan ini berkaitan perkadaran. Okey. Maka dengan itu tamatlah sudah soalan Majimina kita pada hari ini bagi muka surat 231 untuk nombor 1 hingga 4. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.